Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumi fitarin. Kita di muka surat 95. Atau ia mengaku dapat wahyu walaupun tidak mengaku jadi nabi, seperti mana kaum Syiah yang berkata imamnya dapat wahyu, maka kafir kaum Syiah itu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia juga masih memberikan peluang bagi kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dapat kita Islam sejak lahir lagi sampai ke saat ni diberikan kita pula kemudahan untuk taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kesedaran pada kita terus nak belajar, nak faham perjalanan agama. Lebih lagi bab yang kita duk bicara ni macam mana nak jaga agama supaya jangan rosak agama, jangan rosak akidah, jangan ada perkara boleh membatalkan syahadah. Alhamdulillah. Syukur dihidupkan hati sanubari kita dengan sedar pada dia, tauhidkan dia, ta'zimkan dia, takdiskan dia, tanzihkan dia pada sifat kekurangan dan isbatkan dia dengan segala sifat kesempurnaan. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kesihatan, kelapangan masa, kesempatan, keterbukaan hati berada dalam majlis yang sangat dimuliai, yang majlis yang kita duduk seumpama ini dapat keberkatan daripada ilahi seperti mana dijanjikan oleh Nabi. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah kita nak sambung bacaan daripada risalah Firdah ini daripada Tuan Guru Haji Cik. Atau ia mengaku dapat wahyu. Antara perkara jatuh murtad ialah mengaku dapat wahyu. Termasuk dalam mengaku dapat wahyu sama ada dia sendiri mengaku dapat wahyu ataupun dia mengiktiraf ada lagi orang boleh terima wahyu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip mesti betul. Kerana bab wahyu ni tak akan ada istilah wahyu turun melainkan Nabi. Kalau tak Nabi pun ada orang-orang tertentu yang istilahnya wahyu, macam Siti Maryam atas istilah wahyu. Dia datangi Jibril menceritakan dia akan melahirkan Nabi Isa tu. Jibril datang kat dia. Yang tu orang-orang istimewa macam itulah. Bayangkan tengok sedikit nisbah kita nak rasa suasana dan cubaan yang berlaku pada Sayyidatina Maryam. Kalau sebelum daripada kes Sayyidatina Maryam ni, yang Jibril datang ni selalunya semua lelaki jadi Nabi, jadi Rasul. Maryam ni Jibril datang, macam mana dia nak buktikan Jibril tu datang? Sedangkan dia perempuan tu. Panjang tu nak cerita satu-satu tu, tapi nak kata yang di sebab cabaran tu, satu orang macam tu di atas benarnya apa yang berlaku pada dia. Allahumma salli
Ada bukti-bukti yang nyata, yang luar biasa, yang menunjukkan kebenaran dakwaan mereka. Antaranya karamah yang Ta'ala beri pada dia, itu adalah menunjukkan benarnya apa yang dia kata tu. Antaranya dia duduk pada musim panas dapat buah musim sejuk, tu pun tak tahu siapa hantar buah tu kan? Siti Maryam ni pun panjang tu nak sebut cerita, tapi cuma sekadar nak sebut. Kata Sayyidatina Maryam, Jibril datang. Sekali lalu itu sebut. Adapun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang hak ni dah compulsory, pasti dah, mandatory. Apa dia? Pasti takkan ada dah tolak ansur siapa-siapa yang kata ada lagi wahyu turun sama ada pada dia, ataupun mengiktiraf ada wahyu boleh turun selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, murtad. Walaupun dia mengaku dia dapat wahyu, tapi dia tak mengaku jadi Nabi, tapi dia kata masih dapat wahyu. Antara yang pahaman macam ni adalah kaum Syiah. Syiah ni dia memang, apa nak sebut lah, dia ekstrim dalam bab turun wahyu ni. Pahaman dia sesat dari sudut. Antaranya dia memang itikadkan semua imam-imam yang mereka senaraikan sebagai imam mereka, khasnya imam 12 tu, Isna Asyara tu, semua imam mereka ni dapat wahyu. Semua imam dia ni boleh jadi nasikh pada hukum yang telah turun ke Rasulullah, yang semua hukum tu dimansukh. Semua imam mereka boleh jadi musyarri', boleh jadi orang yang datang bawa syariat. Dia fahamnya tu. Bahkan macam mana Nabi Rasul maksum, imam mereka lagi maksum. Pasal bukan semua Nabi Rasul jadi khalifah, tapi bila jadi imam, jadi pemerintah, lagilah sepatutnya maksum daripada orang yang hanya jadi Nabi tapi tak jadi khalifah. Boleh faham? Tu hujah dia malah. Di situ antara kesesatan Syiah tu. Satu demo ni kalau sebut Imam Khomeini, mati dah pun kan. Macam mana? Gila punya kalau Khomeini ni. Dulu sampai orang kita pun panggil nama anak Khomeini. Habis-habis menyesal. Siapa? Syiah rupanya. Saya kawan ni tak lah, tapi ada anak buah saya masa duduk ngaji pondok dulu, ada seorang nama dia Khomeini, dengan nama siapa? Khomeini. Masya Allah kan? Ayah dia memang gila punya semangat, orang haraki ni kan, orang semangat berjuang ni. Nama anak dia Khomeini. Habis-habis ke belakang tu baru tahu Syiah macam mana. Silap buah nama Khomeini. Tak apa, Khomeini tu mati dia tu, dah apa selesaikan dia, kapan dia, sampai mayat itu jadi telanya. Dalam YouTube ada lagi video dia lah ni. Kenapa? Orang nak ambil tabarruk daripada dia, cari habis kapan dia nak balut dia tu untuk ke bumi dia. Jadi kaum Syiah ni antara masalah dia atas kita bicara ni, dia kata imam dia dapat wahyu. Dia orang duk tunggu imam yang pada mereka, yang ni ialah imam 12 mereka, yang mereka dua intiqad, mereka sedang bersedia untuk menunggu, untuk bersedia untuk jadi tentera bagi imam tu. Mereka lah gelar diri mereka sebagai panji-panji hitam yang akan jadi tentera Mahdi. Orang dakwa itu. Jadi imam dia orang 12 ni, Imam Mahdi ya. Itu pada dakwaan dia. Tapi kalau dah akidah sesat, Imam Mahdi esok tak adanya akan Syiah ni akan jadi tentera Imam Mahdi, tak adanya. Siapa? Merepet. Itulah panjanglah nak syarah tu kan. Tapi antara pahaman Syiah atas kita bicara ni, masalah macam mana? Dia boleh jadi kufur atas kita bicara ni, tak mana? Tentang isu dia mengiktikadkan imam dia dapat wahyu. Itu isu dah. Siap. Tak syarah banyak-banyak lah Syiah pun tak apa. Situ cukup lah. Memang satu masa dulu dia telah sebarkan buku dia satu Malaysia. Setiap masjid, boleh kata umumnya setiap masjid dan surau dalam Malaysia ni dia hantar buku dia, 3 buah buku. Buku Syiah dia. Saya ada buku tu. Seorang masjid bagi saya. Ada masjid yang bagi saya, pasal dia orang kata kami tak baca pun, ambil kat ustaz. Tulis yang bahasa Melayu.
Tulis tentang apa? Tentang Syiah tu. Dah ada satu buku yang dia sebar tu, salah satu daripada 3 tu novel. Akhirnya aku temui jalan yang benar. Ditulis oleh siapa nama penulis novel terkenal? Tehran. Lupa lah nama dia. Ingat? Tak berani apa macam tu lah. Tapi dia memang bijak dari sudut menulis lah, tapi pahaman Syiah dia tu nampak gila pahaman dia tu. Dan kalau orang tak faham, memang baca buku novel dia tertarik cara-cara dia menulis. Dia orang sebar dengan cara menulis antaranya. Buku tu dia sebar satu Malaysia. Dan antara dalam buku tu lah tulis pahaman dia tentang Imam 12 ni. Imam yang dia iktiraf hanya Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, semua dia sepak, bahkan dikafirkan mereka. Itu sesatnya Syiah. Atas kita bicara ni, sesat tak mana? Imam dia dapat wahyu. Itu isu dia tak dapat wahyu. Sekalipun dia tak dakwa ada Quran lain dengan apa, yang tu satu sudut. Atas yang ni pun cukup dah untuk keluarkan dia daripada Islam. Na'udzubillah. Itu hati-hatilah dengan pahaman-pahaman yang nama Syiah. Faizal Tehrani. Terberani ingat itulah kan. Faizal Tehrani. Kalau Google pun tengok buku-buku dia tulis banyak. Apa bahasa Arab dia? Summah tadaitu. Selepas itu kemudian aku dapat petunjuk, aku temui jalan yang sebenar. Maksudnya dia sebelum ni dia Sunni, belajar sampai dia jadi Syiah. Syiah tu lah pada dia jalan yang sebenar. Cerita dia. Dia datangkan komplikasi apa dalam tu, lepak gedebang. Saya baca gitulah kan. Saya kata cara dia, apa modus operandi dia macam tu lah. Dia menunjukkan dia dalam Islam asal. Dia ceritalah apa kelaya akhirnya dia jumpa orang ni, tanya rupanya semua tempat-tempat dia rujuk tu semua tu pahaman daripada Syiah. Rupanya yang inilah pahaman yang betul, yang inilah pahaman yang betul. Akhirnya aku temui jalan yang sebenar. Dia tulis buku tu. Siap. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Itu kata zaman sesat ni, bab sesat ni banyak sangat. Lah ni sesat yang memang duk nyata apa? Main-main masuk masjid macam mana? Menyembah dulu. Menyembah apa? Ambil suhu, pandai. Tet. Tu pun hidup tu. Tet. Pakai try semua. Dia pantang tengok penatang tu. On je. Tet. Tak ada tak apa. Bila ada ke tet. Pula tu tak boleh pakai tangan. Ada yang ekstrim sama tu. Pasal apa? Adalah Dr. Hitler tu, dia orang panggil Dr. Hitler. Dr. Hitler. Pasal apa? Mandatori yang mana boleh lawan? Kalau lawan aja asal harus jadi wajib. Wajib tengok. Sembahyang Jumaat yang sunat jadi haram. Hitler tak Hitler tu. Pakai tangan tak boleh. Mesti pakai kepala kak. Tangan. Sedangkan tu saya kata kalau ikut untuk tua dulu kan ada beli alat ratus-ratus itu. Demam. Kita pun tahu demam, tak payah datang dalam masjid. Tak kena tent itu, takkan sendiri pun tak tahu kondisi badan demam tak demam. Tak kena tent dulu. Kenapa tent tu tak kena coronavirus kan? Itu kata kadang-kadang itulah dia pelik jadi pelik kayak itulah. Tu yang orang kata apa peraturan-peraturan dibuat tu bukan satu peraturan untuk mencegah virus bukannya. Bukan boleh cegah virus dengan ambil suhu. Tak sihat tu salah datang. Itu ya adanya prinsip tu. Didiklah dengan pengetahuan dan ilmu, dengan maklumat yang betul kan? Bukan dengan paksa. Tak ada alat tu macam mana? Yang 5,000, 15,000, 25,000 berapa tak sebenar tengoklah kan. Tak tulis nama denda kan, kelakar kan. Apa tak rasa kelakar saya tak tahu kan. Saya rasa kelakar sikit. Tak tulis nama denda. Tak main sembahyang denda. Tak ada pula. Tak main jemaah denda. Tak ada pula. Tak main mengaji denda. Main sembahyang maghrib tapi balik denda. Tak ada. Ni nak main masuk masjid, tutup pintu. Sepatutnya masuk masjid dan sembahyang, nak keluar tutup pintu. Betul. 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 Saya cakap betul kan? Betul kan?
Tapi itulah suara terpencil ni. Berapa orang yang tengok. Apa cerita ni? Cerita situlah asal kan. Mana dia ni? Sikit-sikit kita menyembah tu lah kan. Menyembah tempat tu. Teng. Baik, atau seterusnya ia mengaku masuk syurga bukan mimpi, nescaya jadi kafir orang tu. Ni satu pesen je. Syurga ni takkan boleh masuk ke dia melainkan mati. Ni tak mati tapi mengaku masuk syurga. Mimpi macam mana? Mimpi memang boleh. Mimpi dah mati duduk balik. Jatuh korban hancur mati. Lepas tu bangun-bangun elok sihat kan. Mati kena bunuh, mati ular telan rimau robek kita, wow, jaga elok pun tak ada kena apa-apa pun. Mimpi tak ada masalah, satu dunia boleh round. Dia kata mengaku masuk syurga bukan mimpi, betul-betul ni saya jadi kafir orang itu pasal menyalahi qaid dalam bab akidah, mengiktikadkan memang masuk syurga betul. Pahaman masuk syurga ni tak mana ada. Dulu baca belah Penang, pahaman namanya mat matahari. Tuan-tuan nak pergi masuk syurga boleh pergi ke kampung ni, kampung seronok. Saya tahu lah, saya metok dekat Batu Maung, tahu lah memang jalan dulu, jalan lama tu memang ikut nak akal lalu nak kawasan kampung seronok tu lah kan. Apa saya sebut ni, dan antara ajaran ni apa tak tahulah apa-apa amalan dia, saya pun tak ambil detail tu. Tapi kalau tuan-tuan nak masuk syurga, boleh. Kena ikut ajaran dia, buat amalan tu, nanti lepas main isyak, boleh ikut dengan syekh dia, boleh pergi syurga. Cuma syarat jangan usik apa-apa dalam syurga tu. Tapi boleh masuk syurga, real, dalam keadaan hidup, sedar ni, boleh masuk syurga. Nak pergi Mekah boleh, nak pergi syurga boleh. Boleh pergi syurga, siapa nak? Ramai ikut. Daripada Singapura datang, daripada KL datang. Kalau ada majlis-majlis dia pahaman sesat ni, jangan ada je manusia yang kutip dia. Satu Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia selalu sebut prinsip ni, selalu kita baca dalam bab Luqatah. Dia kata laisa min saqitatin illa laha laqitatun. Tak ada benda yang jatuh melainkan ada je orang yang mengut dan mengutipnya. Mesti ada. Bengong macam mana pendapat sekali pun mesti ada orang ikut. Ayah Pen pun, Ayah Pan pun ikut. Ayah Pen tapi yang ikut dia Ayah Pan. Saja saya buat bahasa-bahasa main-main sikit tu. Punya bodoh tu. Air kaki dia tu boleh basuh minum. Nalar ketat. Nalar ke. Boleh basuh air kaki minum. Hebat betul. Dia bila minum basuh, bila minum air basuhan kaki ni, maksudnya ni tahap wali apa, keramat besar. Kalau kita pun takat sujud, ada yang menerap tu dekat Ayah Pen. Maksudnya ada orang ikut, ada orang Islam kita pun ikut. Itu masalah. Nak kata tak adalah ajaran sesat, melainkan pasti ada pengikut dia. Ya. Lepas tu wajib atas kita mengaji bab akidah ni jelas, sejelas-jelasnya. Saya guna bahasa apa? Crystal clear, bukan clear, crystal clear. Memang nisbah kita ni pun taklah orang kata apa taat cara mana, tu satu hal. Tapi bab akidah ni yang salah tu mesti salah, yang betul tu mesti betul. Hatta yang betul tu pun kita tahu ni betul, kita pun tak adalah rajin nak ikut benda tu sebetul-betul walaupun kita tahu tu betul. Boleh faham saya cakap apa kan? Bangun malam tahajud lah, apalah, witir buat 11 rakaat. Kalau boleh Isnin Khamis tak tinggal puasa, hari bid, hari sud, maksudnya hari putih, hari gelap, hari-hari kebesaran Islam ni. Baca Quran, selawat macam ni. Kalau ikut kemampuan ada, tapi nak buat betul-betul tu tak betul. Walaupun tak boleh buat, tapi mesti mengaku waktu ajaran Rasulullah. Jangan pesenda perolok permainkan dia. Ada bab kita dah belajar pun, lagi apa dia, kena ada azam nak buat tu. Jangan sampai perolok pesenda dia. Mesti macam tu, kat kita mesti ada. Nisbah kita tak boleh buat sungguh-sungguh tu, tapi kena faham yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk, dan kena faham dan mengaku diri kita buruk. Itu. Mengakulah banyak kita zalim diri kita. Rabbana zalamna anfusana tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu. Orang Nabi lagi Rasul pun sebut menyentuhnya doa, takkan kita tak mengaku kita ni minaz zalimin, takkan kita ni kuntu minas salihin, kuntu minal
waliyin, kuntu minal warasatil anbiya wal mursalin. Tak faham surah pasal kamu tu kan. Baik. Atau dia berkata, jikalau si fulan tu Nabi, aku tak percaya dengan dia. Satu. Atau dia berkata, jikalau menyuruh oleh Allah akan daku buat bagian-bagian seperti mana, seperti tanam lalang, mana aku tidak mau buat nescaya jadi kapik je. Ini satu perkara ni, faham ni elok tak? Jikalau kata si fulan tu seseorang lah, dia kata, jikalau si fulan tu Nabi, kalau dia tu Nabi, aku tak percaya dengan dia. Kata macam ni, mesti yang si fulan tu Nabi tu Nabi Muhammad. Mesti situnya memang Nabi Muhammad. Tapi kata, kalau yang ni lah Nabi Muhammad buat, aku tak percaya. Sedangkan memang yang tu perbuatan Nabi. Satu, bengong buat cara bengong. Jangan sampai menafi dan menidakkan perkara yang pada Rasulullah, sedangkan benda tu memang sabit pada Rasulullah, tapi kita tidakkan perkara tu pada Rasulullah. Allah, apa nak sebut contoh? Itu satu hal. Jadi orang yang memang Nabi kata tak Nabi, dia tak mau percaya memang yang tu adalah Nabi, yang tu adalah perbuatan Nabi, itulah kata-kata Nabi. Kufur, na'udzubillah. Syirik, syirik pula, murtad tu. Satu, na'udzubillah. Nak pergi contoh lah, lembab sikit bikin. Contoh lah kan, dia tak pernah belajar sirah Rasulullah ni berkahwin berapa orang isteri. Contoh kan, kita Nabi Muhammad macam tu. Kalau Nabi Muhammad macam tu, aku tak percaya dia Nabi. Padahal memang Rasulullah isteri ramai. Jaga tu, jangan sampai bodoh macam tu lah. Misalnya bab peraid, lelaki 2 kali ganda perempuan. Kata, ini ajaran Nabi. Nabi ajar macam ni ke? Tak percaya aku. Kalau ini ajaran Nabi, aku tak percaya dia Nabi. Ui, jangan main-main. Padahal tu ajaran syariat. Itulah hukum peraid namanya. Jadi, nak menunjukkan apa? Tu yang ada saya sebut selalu CP apa? Bodoh ni adalah kerana jadi pintu kekufuran dan murtad. Tahu mana? Tang bodoh dia tu, dia menafikan yang tu daripada ajaran syariat. Betul. Tang bodoh tu dia halalkan yang haram, dia akan haram yang halal. Bodoh bab tu cukup masalah. Satu, kita tak boleh biarkan diri dalam keadaan bodoh tu. Tambah bodoh yang usul dalam bab din, dalam bab agama ni. Benda-benda teras dalam agama ni. Baik. Atau dia kata macam ni, jikalau menyuruh Allah akan daku buat bagian-bagian seperti tanam lalang, maka aku tak mau buat, nescaya jadi kapik je. Dia faham dia punya bahasa, yang mana jadi kapik tu? Boleh faham apa maksud dia? Kalau Allah suruh aku tanam lalang, aku takkan tanam. Apa maksud dia ni? Maksud perkataan ni tu, kalau ada apa-apa perintah Allah Ta'ala, tu tanam lalang. Dia bagi contoh dengan tanam lalang tu kan. Apa maksud tanam lalang ni? Lalang takkan ditanam. Tu kan. Itu tanam lalang ni, benda yang memang kita kenal, memang lalang takkan nak disuruh tanam kan. Maksudnya dengan informasi yang ada pada kita, kita akan kata bahawasanya tanam lalang ni bukan benda elok. Jadi bila disuruh tanam lalang, takkanlah kita nak tanam. Okay. Boleh faham? Orang ni ada benda-benda yang dia tak faham apa perintah Allah Ta'ala, dan pada dia ada benda-benda yang pada perception dia, pahaman dia, yang ni memang benda ni tak patut dibuat. Misalnya tak patut dibuat, sedangkan ada perintah Allah Ta'ala suruh buat perkara tu, dia sampai kata, kalau Allah Ta'ala perintah ni aku takkan buat sama sekali. Pasal pada pahaman dia, yang ni adalah yang benda yang tak sepatutnya kena buat.
Boleh? Faham? Contoh misalnya, boleh tak makan ayam? Apa syarat makan ayam? Sembelih. Katalah dia ni baru masuk Islam, contoh bagi masuk Islam lah kan. Kalau dah Islam pun tak faham juga, memang bingung gila je. Baru masuk Islam. Dia pula dulu Buddha apa, Hindu. Dia duk faham antara ciri baik mereka ni adalah vegetarian. Vegetarian ni ke wali lah dia orang. Siapa tak makan benda berdarah. Kalau makan benda berdarah, bila makan benda berdarah ni pada dia salah pasal melibatkan banyak nyawa untuk korban. Kena bunuh kan, kena mati. Ini melibatkan nyawa punya. Ya tak? Bagus punya orang dia tak akan kasih mati punya orang. Makhluk ni, makhluk Tuhan dia tak akan kasih mati punya. Kita jaga itu nyawa. Nyamuk satu ekor pun tak ada bunuh tau. Memang ada orang faham macam tu. Orang kita pun ada macam tu. Nyamuk tak bunuh tak apa. Nyamuk pun ada rezeki dia pun nak makan darah juga. Baguslah, bagilah nyamuk terdarah-darah kau banyak-banyak. Apa saya sebut ni. Jadi bila dia masuk Islam, bila dia faham ada persyaratan sembelih binatang, kalau Tuhan suruh saya sembelih ni, saya takkan sembelih, saya takkan makan. Maksudnya nak menunjukkan apa tu? Ada benda yang dia tak faham ada apa perintah Allah Ta'ala. Pada dia tu perintah tu tak kena dengan selera dia. Pada dia itulah benda yang tak elok. Dia menafikan di atas dia akan taat dan patuh pada perintah Allah Ta'ala tu, yang di atas persepsi dia yang tu ialah benda salah. Itu contoh tanah lalang. Kalau Allah Ta'ala suruh aku tanah lalang, memang Allah Ta'ala tak suruh tanah lalang kan. Tapi dia nak bagi contoh tu nak menunjukkan nisbah memang ada perintah Allah Ta'ala. Dalam tanah lalang tu nisbah kat kita menunjukkan tanah lalang ni benda yang tak bermanfaat. Kita pun kalau tanah kita lah apa, tanah lah kalau kita ada, kalau ada pokok lalang kita semua round up lah, tak nak bagi lalang tumbuh kan, macam tu kan. Ni suruh tanam. Faham saya buat apa kan? Ada orang ajar macam ni, contoh yang ni kadang-kadang selalu kat orang perempuan lah, apa dia, kalau Islam ni lah benar kan orang lelaki ni kahwin lebih daripada seorang, yang ni bukan perintah Tuhan, yang ni bukan ajaran Nabi. Nabi tak ajar macam ni punya. Yang kahwin lebih daripada seorang ni Nabi Muhammad je. Nabi je boleh ke? Yang ni bukan Nabi. Nanti Ustaz, kau jangan cakap sebarang. Boleh? Faham? Nafsu tak mau terima tu satu hal. Tapi kau jangan menafikan apa yang memang yang tu sabit dalam hukum syarak. Pada dia memang tak adil lah. Tambah dia kata tak adil Islam. Macam mana suami boleh share dengan orang lain? Dengan apa pula suami tak boleh share? Isteri orang lain tak boleh share. Saja saya bukan nak bagi gelakan apa-apa, nak sebut hukum. Sebut macam tu sensitif sikit bab tu. Kadang orang bara ni kata ustaz ni apa maksud? Kau nak cerita nak pergi faham tanam lalang tu lah. Baik. Saya tak urai banyak tu, cukup. Jadi nak menunjukkan apa masalah dia sebut ni. Yang kena mengaji elok-elok apa dia hukum syarak, mana yang hukum syarak, mana dia buat akidah yang kena itikad, mana yang tak kena itikad, mana betul salah. Mesti dapat panduan yang betul daripada kitab yang betul, daripada ulama yang betul, sumber ilmu pengetahuan yang betul. Kita dapat ilmu pengetahuan yang pening-pening ni, saya silap benda yang memang sabit dalam syarak, kita nafikan, benda yang sepatutnya nafikan kita sabitkan. Gitu. Baru ni ke saya sebut isu tupai, cuma yang tu ijma' tak ijma' macam mana, contoh pialah kan. Tupai, kita tengok kitab tutup guru kita lama dah sebut. Antara benda yang binatang yang haram dimakan, belangkas, tupai, tenggilin. Lah ni tengah viral ni. Ada video yang makan tupai kan. Dia panggil apa? Seluang darat, dia panggil kan. Seluang dahan, bukan seluang darat, seluang dahan. Nala rekaknya kata dia. Ada hasiat dia kenyang kata dia. Ada hasiat dia kenyang. Tu pun tengok macam akidah. Macam tak ada akidah hanya. Hasiat dia kenyang. Bukan tupai. Dia kata ada bahas pula tupai tu, kata dekat Mesir pun nak makan tupai sunjab. Tu sunjab bukan tupai. Saya sebut dah itu antara ciri dia apa. Sunjab dia tak boleh pepak benda-benda keras. Tupai kita ni doyan ni kokaknya. Gigi dia dengan royan menang gigi dia lagi. Jadi dia ada kekuatan mulut. Satu tak boleh makan tupai walaupun dia makan benda bersih, makan buah-buahan aja. Duk atas pokok tak pernah ke tanah sekali pun. Berak buat angin. Pret berak.
Bersih tupai ni, memanglah tupai bersih. Tak semestinya bila bersih boleh makan. Kalau nak kira bersih ayam dengan kucing, bersih kucing lagi. Kucing berak kambuh. Mana ada binatang dalam dunia berak kambuh? Ada? Kucing lagi anjing kambuh tak? Ha? Kambuh. Korek ada kan, tapi kambuh tak? Kucing kambuh berak. Tuan-tuan halau kot lah, dia tak kambuh. Ya. Kalau pasir buat binaan apa tu kan, kalau pasir ke halus tu paling dia suka lah. Kambuh. Kalau kira bersih kucing, makanlah kucing. Antara binatang pengotor ayam, tambah itik, habis semua dia berdosa. Okey, jadi kena faham, kena mengaji lagi reti. Kalau ikut kita lah, kita punya nilaian kayu ukur kita berbeza nanti hukum. Memang berbeza. Jadi situlah nak sebut satu kena ngaji elok yang belalang, tenggilin. Kalau tenggilin ni, saya ada kawan saya mengajar dekat MRSM Pegelah Hulu tu. Nama pun MRSM Pegelah Hulu, kawan Pegelah Hulu dulu MRSM tu kan. Antara pelajar-pelajar dia ada Negeri Sembilan, ada Melaka pun ada datang Pegelah Hulu MRSM. Jadi dia mengajar lah buat fiqah ni. Kadang selepas kuliah dan dalam kelas, dia buatlah kuliah maghrib apa. Dia ceritalah hukum binatang boleh makan tak boleh makan apa. Antaranya dia sebut tenggiling haram ni makan. Tenggiling haram ni makan. Habis dia ngajar, ada pelajar dia katakan, Ustaz, boleh tanya sikit. Apa dia? Kampung saya ada satu restoran tenggiling cili padi. Sepinggan RM800 kata dia. Sekor pun berapa nak dapat pun bukan senang. Macam mana tu Ustaz? Kalau Ustaz kata tak boleh makan, ni set restoran ni cili padi. Ustaz tu mana yang jawab? Tak semestinya bila buat restoran tu halal. Tak. Belangkah, tenggilin tu, tupai tu, ngaji elok. Saya ingat masa bila sebut tenggilin ni ngaji almarhum Tunku Makan Datuk dululah. Tapi zaman saya datang tu dah berlaku dah kes tu. Apa dia? Adalah budak-budak pondok itu. Situ banyak sawit. Tenggilin banyak kawasan tu. Budak-budak pondok ni bukan semua yang mengaji betul-betul mengaji kan. Ada yang baru nak mengaji, ada baru nak kenal alif bata, baru nak kenal fa'alat. Main kepala bulu balik kepala bulat. Selalu kami punya pantun nak tu lah. Bulat tu maksudnya kepala botok. Mari rambut panjang, balik rambut kena cukur. Tu fa'alat. Main kepala bulu balik kepala bulat. Tu cerita yang tu sikit. Ada yang mau ngaji. Jadi ada malam-malam kadang jumpa je. Dapat tangkap tenggiling. Sembelihnya tenggiling tu. Pandai pula tu sembelih. Bukan senang nak tangkap tu. Sembelih, masak buat lauk. Dah habis makan baru tanya arwah Tok Guru. Dah habis makan dah. Baru tanya Tok Guru. Tok Guru, kata, tangkap tenggiling. Ngapa? Katanya. Boleh makan tak boleh makan? Dah makan dah baru tanya boleh makan tak boleh makan. Tenggiling mana boleh makan? Kekuatan kuku katanya. Kukunya kuat, boleh gali lubang. Walaupun dia makan semut je, katanya. Macam mana? Tok Guru, kami makan dah. Kata dia, kamu dah makan mau tanya aku? Kata dia, tabur lagi. Tu mujur ke tanya kan? Ni tak bertanya langsung ni, terus buat restoran ni. Tambah pula keluar pula kenyataan rasmi pula JAKIM ke apa ke, contohlah kan. Kalau JAKIM yang memang ada belangkas. Satu saya petikai tu masa ada isu-isu kelahi dengan bab-bab vaksin tu, kita JAKIM kalau belangkas pun dia tak kenal halal haram, macam mana dia nak bagi hukum vaksin? Yang tu dia pun dia boleh silap. Padahal belangkas duduk depan mata dia. Kalau dia tak pernah tengok pun keliling dia belangkas kan. Tak pernah jumpa satu hal. Macam mana kau boleh hukum vaksin tu halal? Belangkas pun kau boleh silap. Saya sebut macam tu lah. Saya punya model peran dia nak serang apa? Maksudnya benda yang simple macam tu, simple information pun kau tak kerti. Macam mana kau nak hukum benda-benda yang sulit yang kau tak pernah tengok dengan mata kau sendiri? Untuk ada pula barwah kerajaan. Lepas saya bercakap tu, dia main backup pula kata dia. Ada khilaf dalam bab makan kelepang.
main sekali. Tuan-tuan tak faham saya cakap tu, tanya lain pasal apa dia. Ada 2 tahun lepas tu, 2 tahun, 3 tahun sudah. Yang tu yang dalam ucapan tu saya kata, tunggu je lah pada Allah Ta'ala. Ni. Pasal dia orang gaduh nak mengambil benda yang kita tak tahu apa benda, sumber-sumber tu. Patutnya semak apa punca penyakit. Apa punca penyakit. Pula tu memang betul-betul ke yang tu memang penyakit. Lagipun penyakit yang ada ni, dia bukan penyakit yang istilahnya yang yakin dia adalah penyakit. Bahkan banyaknya zon dan waham aja. Zon tidak, waham aja adalah penyakit. Sedangkan hukum syarak yang jelas sembahyang Jumaat bukan waham, yakin Jumaat. Subut Jumaat, jemaah kan. Sakit yang positif pun tak ada tak ada gejala ke apa, orang putih bunyi sedap sikit, tak ada simptom. Orang positif pun tak ada simptom. Jadi nak kata sakit tu bukan benda yang yakin, dia apa? Waham je. Tu pun berapa ramai yang asalnya tak ada apa-apa, swab sakit, muntah lah, cirit-birit lah, tak swab tak ada apa-apa. Itu tak swab lah, tak ada apa-apa lah, semua sihat. Kau tak swab jadi penyakit. Jadi alat swab tu sendiri pun ramai orang bertikai lah. Bukan saja kita yang bodoh-bodoh ni bertikai, doktor-doktor yang bertikai. Ngapa kena sebut tu pasal yang tu isu semasa kan. Isu semasa ni pun ingat nak habis dah PKP ni, kau bunyi sambung pula. Terkejut, sambung pula. Buat terkejut lah kita. Agak dah sambungnya. Memang sambungnya. Tunggu je lah, memang sambung. Betul lah. Sambung pun kenapa tengok kes makin naik juga. Orang dah bagi suggestion dah, bagilah satu solution yang lain kan. Pasal tengok dah lama lah, lapuk dah isu ni, tak selesai juga masalah, kes duk naik juga. Jadi mesti ada something wrong there lah kan. Jadi macam mana, kena betul lah. Tak mau langsung dengar pandangan kita yang marahin yang bodoh-bodoh ni. Memanglah kita mengaku kita bodoh, tapi dengarlah katik kan, pasal kan memang kita tahulah dia orang tu doktor pakar lantik jadi orang ni pakar. Kita pakar kan. Tapi aku cuba dengar sikit kan. Bagi kami buat pula kan, bagi tempoh 3 bulan ke 4 bulan ke. Tapi bunyi tu kasar sikit lah, bagi kami buat macam kita pula jadi menteri pula. Kasar sikit. Cuba korang buat tapi atas suggestion kami. Macam ni. Minum air suam. Bagi suggestion untuk orang dapatkan imunisasi sihat kan. Tutup pondok tempat maksiat macam ni, masjid. Try tengok, pasal duk tak pergi masjid pun naik. Boleh kan? Boleh naik. Yang tak bagi ubat pun sembuh. Tadi saya tengok angka 564,000 ke apa ke yang sembuh. Kes semua 600. Tak ingat angka ke hafal pun, tak niat nak hafal pun tadi. Tapi saja buat kiraan tadi. Maksudnya hampir sekat 90% yang positif sembuh tanpa bagi ubat. Jadi maksudnya waham aja penyakit ni. Yang mati pun memanglah mati kan, tapi semua sakit dia katakan mati pasal COVID. Accident pun cek swab ada positif COVID. Lemah jantung pun cek swab positif COVID. Yang mana suntik vaksin mati, tak ada. Yang ni memang dah lama dah ada jantung. Suntik je mati 2 minggu lepas tu. Macam yang ni pernah dulu ada asma teruk. Yang ni yang tak satu pun. Malaysia antara rekod terbaik lah. Siapa? Tak ada seorang pun dapat simptom yang negatif dengan sebab vaksin. Sikit lah kita tengok. Tentu aku tak bisa dengar maklumat tu pun bukan dia cerita sangat, dia rahsia sorok-sorok je. Yang lawan ni doktor lah juga, bukan saya tu kan cerita je. Ramai kenalan saya doktor-doktor, tambah musim macam ni lagi ramai doktor kenalan dengan saya. Nak dengar saya sebut nama apa orang? Yang personal PM khas pun ada. Saya doktor ni. Teruskan Ustaz, balun aja, bagi semangat lagi kat kita lah. Pasal ada saluran kita yang orang boleh dengar. Teruskan je Ustaz. Pasal ada orang yang dah berundur balik kan, dah patah belakang. Ustaz tengok teruskan juga. Saya teruskan juga. Bukan nak lawan apa pun. Bagilah informasi yang betul, itu je pun masalah.
Ceritalah apa yang hak. Nak sembunyi-sembunyi sangat pasal apa? Ni dunia tu kan dunia zaman Tok Nadok dulu. Boleh sorok-sorok sampai orang tak tahu apa benda kan. Oi, kau tipu satu benda. Oi. 10 benda yang akan membongkar balik penipuan kau. Bukan orang Islam yang akan bongkar, orang kafir ni akan bongkar kan benda ni. Jadi itu isu kita tanam lalang betul asal nak sebut yang kena mengaji agama elok, mana yang suruhan agama, mana hukum syarak. Jangan sampai ada hukum syarak yang pada kita yang tu bukan hukum syarak, tapi dia adalah hukum syarak yang sampai kita menafikan nak ikut kalau andai kata benda tu diperintah oleh kita. Contohlah kan, ada orang tak tutup aurat. Ada orang tak tutup aurat ni, dia tak pernah tahu pun tutup aurat ni ajaran Islam. Ajaran Islam. Kata dia, kalau Tuhan, kalau Islam lah, Allah lah perintahkan aku tutup aurat, aku takkan tutup. Takkan Islam sampai macam ni. Menyekat kebebasan orang ramai. Islam ke agama yang terbuka? Islam agama yang sangat luas. Takkan Islam menyusah-nyusahkan orang. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Baca Quran main-main. Kalau Allah Ta'ala suruh saya tutup aurat ni, saya takkan tutup. Pasal apa? Takkan Islam paksa macam ni. Jangan silap cakap. Ni masalah pasal apa? Bodohnya masalah. Tak faham syariat. Macam kita sebut isu-isu custom ni ke lah. Dia kan jadi gitu lah. Dia selalunya jadi benda macam ni. Orang yang dah duduk tempat tu, dia tak pernah belajar benda-benda tu bermasalah. Tiba-tiba dia dengar benda yang dia duduk tu bermasalah. Pula tu masalah bukan dosa kecil tapi dosa besar. Situ dia akan melatah tu. Contoh saya sebut, kita duduk cara tu, custom itu lah kan. Custom ni, selalu yang pegawai custom, bangga semua. Nak naik pangkat lagi, naik pangkat. Tiba-tiba dengan custom ni, haram punya penyamun tengah jalan yang dilantik oleh kerajaan. Kalau dia memang taubat, astagfirullah, dia berhenti, resign apa, okey. Tak ada masalah. Yang ni macam mana? Kalau Islam lah macam ni, saya tak mau tengah lah ustaz ni mengajar. Merepek. Pasal apa? Pada dia, apa yang pada dia tu dia faham itu halal. Kalau dapat maklumat kata haram, semua dia lawan. Pasal apa? Dia adu lima jahilu. Dia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Dia sampai tahap yang kata, kalau Allah Ta'ala kata benda ni haram, aku tak Islam, tak apa. Takut tu kan. Ada orang kampung itu. Takut orang akan bercakap itu. Yang ni lah ajaran Islam. Yang ni pasti bukan Islam. Kalau ini ajaran Islam, saya keluar Islam pun tak apa. Ada orang berani cakap macam tu. Na'udzubillah. Tu semua bahaya semua. Faham agama ni mudah, memang ayat dalam hadis ada sebut tu, inad dina yusrun. Tapi pahaman mudah tu syarahan ni macam mana? Pasal ramai orang faham agama mudah dengan dia mudah-mudahkan agama. Itu masalah dia. Islam memang agama mudah. Nak sembahyang bukan perlu bagi limau, bagi nenai. Bukan perlu nyalakan colok. Tapi kalau galap, pasanglah lampu. Sikit dengan bahasa-bahasa gitu kan. Memang mudah dari sudut tu. Tapi janganlah syarahkan mudah. Kalau kita tak sembahyang pun sibuk kerja lagi pun, anak ramai, tanggungan ramai. Jadi Islam ni agama mudah. Kalau tak sembahyang pun Allah tahu kita berdosa, dia ampunkan kita. Takkan Allah Ta'ala tak tahu kita sibuk? Yang keluar ayat macam tu kan. Jadi Islam ni agama mudah. Jadi jangan berat-beratkan orang yang orang tak mahu sembahyang. Siapa? Allah tahu. Allah ni maha pengampun dan pemaaf. Engkau pula tak boleh maafkan kami. Allah pun mengampun dan pemaaf. Dia faham Islam ni agama mudah. Dengan dia bermudah-mudah dengan agama dia, syarah agama tu mudah ikut pelotok dia. Jagalah. Memang Islam tu agama mudah, tapi syarahan dia macam mana? Kalau Wahabi, kita akan dengar syarah Wahabi ya. Okey. Yang ni pun sama dalam konsep tu lah. Dia kata apa? Jikalau kiblat tu pihak negeri Cina, maka aku tak mahu sembahyang menghadap kepadanya. Memang bukan kiblat ke negeri Cina. Kaedah kita macam mana? Kalau memang Allah Ta'ala perintahkan kita menghadap ke negeri Cina sebagai kiblat, kita akan menghadap ke negeri Cina. Itu kaedah kita. Faham saya cakap apa? Apa maksud dia? Maksudnya selagi memang perintah Allah Ta'ala. Kalau itu adalah perintah Allah Ta'ala, memang benar tu adalah perintah Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na. Itu kaedah kita. Boleh? Faham? Yang ni macam mana? Dia duk faham Mekah kan? Kalau Allah Ta'ala perintah ke negeri Cina pun aku takkan menghadap negeri Cina. Negeri Cina takkan jadi kiblat. Itu bukan boleh ikut kepala otak kau.
Maksud ayat tu macam tu. Boleh? Satu, kalau nisbah ada orang kata yang ni bukan hadis apa satu hal, tapi dari isi prinsipnya betul. Tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Bahkan berapa ramai yang bukan sahaja negeri China, Afrika pun pergi, Amerika pun pergi, Australia pun pergi, London pun pergi. Sydney macam-macam negeri dia pergi. Padahal bukan ada hadis pun suruh pergi tempat-tempat belajar macam tu. Pergi pula tu, perempuan pula tu, seorang diri pula tu. Bersosial pula tu. Dah lah sosial betul. Sosial pula. Ikut pula cara masyarakat macam tu. Sosial. Balik pula. Okey je. Tak ada masalah pun. Bila sebut kata tutuplah ilmu walau negeri Cina, hadis ta'if. Dia pakai. Sikit isuan. Macam tu. Atas sebut kata kalau dia bukan hadis sekalipun, prinsip tu betul. Kalau negeri Cina lah ada ulama, ada tutup guru, macam mana? Wajiblah kita ke negeri Cina untuk pergi belajar. Itu memang prinsip macam tu. Macam kita main duduk sini, main duduk panggul batu ya ada pun, apa ada. Korek tanah nak pasang tiang pun batu sampai balik gitu saja, batu semua. Tinggal tiang je, tak boleh nak buat kerja. Punya tu lah panggul batu. Batu pula bukan kecil-kecil, banggu besar-besar tu. Korek banggu, botol, banggu. Tu asal usul nama banggu batu. Saya tak pernah dengar sejarah pun, saya rasa itulah antara sebab panggil banggu batu tu. Tak percaya main tengok, kami ada seketul batu besar depan ni. Banggu batu tu, tolak dulu pun tak boleh ni. TMB baru mari ni nak tukar tiang tu, nak alih. 5 lubang ni cucuk keren dia terangkat. Batu tak sembuh, batu. Mata pun asal tajam bengkok gitu. Saya tengok dengan mata saya, dia buka kuat, tak boleh, tinggal tiang itu belah. Dia nak buat plan lain pula, nak lalu kot mana, nak pacak tiang. Saya ganggu pembangunan. Nak cerita apa? Banggul batu. Tuntutlah ilmu walau ke panggul batu. Kalau banggul batu je tempat mengaji yang ada. Saja sikit andaian bahasa gitu. Nanti yang dia kata, kalau kiblat ke negeri Cina, nescaya aku tak mau sembahyang menghadap kepadanya. Satu Quran, bila asal kiblat ke Baitul Maqdis, itu kan? Memang kita tengok asal usul pindahan kiblat pun macam tu. Asal kiblat Baitul Maqdis. Lepas tu perintah tukar kepada Masjidil Haram. Asal kiblat kita sembahyang bukan pada Masjidil Haram. Bukan Kaabah kiblat. Kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa. Dalam tafsir sebut lebih kurang ada 16-17 bulan awal-awal Islam dulu, datang sampai Isra' Mi'raj. Setahun 16-17, lebih kurang setahun setengah, hampir setahun 1,5 tahun menghadap Baitul Maqdis. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan supaya menghadap ke Masjidil Haram. Orang yang memang tak ada iman, kita apa? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ni apa ni orang Islam ni? Sab menghadap Baitul Maqdis, sab menghadap Masjidil Haram. Orang kafir cakap macam tu. Siapa yang cakap macam tu ni? Saya qulu sufaha, ni hak buat bengong ni, tak ada iman ni, tak faham perjalanan agama ni. Kalau ikut kaedah macam mana? Bila Allah Ta'ala perintahkan Masjidil Haram ke, Masjidil Aqsa ke, tu hatta negeri Cina ya, macam mana? Walillahil masyriq wal maghrib. Hak Allah Ta'ala timur dan barat. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Yang penting di mana saja kamu menghadap, Allah dia tak bertempat. Kalau atas berterjemah harfiah ayat Quran tu, di mana saja menghadap, memang mana boleh lari daripada Allah Ta'ala. Yang penting ialah menghadap mengikut tempat yang Allah perintah untuk menghadap. Kalau Baitul Maqdis pun Baitul Maqdis lah. Sekarang bila pindah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, macam mana? Menghadaplah Masjidil Haram. Pasal Allah dah perintah ke Masjidil Haram. Bukan ikut selera kau nak menghadap kat mana. Itu prinsip dia. Sama kan? Atas sekalipun kalau dikata diperintahkan, kalau ada lah perintah ke negeri Cina lah kita. Tapi tak ada lah perintah negeri Cina. Nak sebut prinsip tu. Jadi jangan kata sebarangan kalau tak ada maklumat. Asas sebabun nuzul pun ayat Quran macam tu. Nama Rasulullah pun memang ada sahabat-sahabat yang mula-mula dengar, tak mau alih lah daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi bila tengok Rasulullah yang kata macam tu, memang benar wahyu daripada Allah Ta'ala. Rasulullah pun sembahyang Masjidil Haram. Sampai ada sahabat yang bila Rasulullah dah sembahyang itu, macam mana? Dah sembahyang ke Masjid Madinah, dia baru lepas sembahyang subuh, pergi pada satu masjid lain, tengok duduk sembahyang, menghadap Masjidil Aqsa. Tengah sembahyang tu dia beritahu, wallahi aku telah sembahyang subuh bersama Rasulullah menghadap Masjidil Haram. Tu yang jadi masjid Kiblatain tu.
Kiblatan mana? Madinah. Tak tahu, tak nak pergi. Bagus. Masjid Kiblatan. Kiblat dia pula satu belah sana, satu belah sini. Mihrab belah sana, ni mihrab belah sini. Bertukar. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Panjang cerita satu-satu tu, tapi nak sebut prinsip kita, kalau memang itu perintah Allah Taala macam mana? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, situ tengok ada iman tak ada iman. Itu arak walaupun nak jadi minuman harian macam mana? Bila Allah Taala sebut innahu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ni amalan syaitan ni minum arak ni macam mana? Tinggal terus. Sebelum tu memanglah sebut yasalunaka anil khamri wal maisir fi qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas. Ada manfaat juga, ada mudarat macam ni. Tattakhidhu minhu sakara, ambil anggur, buat arak, apa-apa cerita asal-usul macam ni. Tapi bila sampai perintah mandatorinya tinggal, fajtanibu, tinggal. Macam mana? Sahabat macam mana? Siapa suruh tinggal? Allah tinggal. Itu prinsip kita. Satu tak tahu, satu hal. Bila tahu, faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha, berhenti. Yang dah berlepas macam mana, falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wajib jadi orang bertaubat. Itu prinsip kita. Jadi jangan duk bangkang benda yang kita jahil, bodoh, tak kerti, habis-habis baru dapat pengetahuan yang pun memelatah, bangkang pula apa benda yang sepatutnya memang diiktiraf itu adalah ajaran Islam. Okay. Prinsip dia macam tu. Atau dia beri fatwa. Wallahu a'lam. Situ dulu. Soal. Adakah benda tu bukan syaik maklum dia halang dia mengetahui, ataupun benda tu syaik maklum tapi dia tak tahu? Kalau syaik maklum fiddin fid darurah, soalan tanya adakah contoh tanam lalang tu syaik maklum fiddin fid darurah? Kalau syaik maklum fiddin fid darurah, dia tak jadi istilah tanam lalang. Maksudnya apa? Tanam lalang ni maksudnya benda yang tak pernah terfikir pada dia, benda tu akan disuruh kan. Jadi mestilah bukan syaik maklum fiddin fid darurah. Cuma di atas prinsip iman dia macam mana? Selagi perintah ni datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, memang betul disebut oleh para ulama macam ni hukum hakam dia telah sabit. Tambah pula telah diijma' kan. Kita tak tahu. Kita sangka yang ni bukan ajaran Islam. Tengok yang ni ajaran Islam. Macam mana? Nanti yang mana kena kalau larangan, tinggal. Mana suruhan, kena buat. Katalah misalnya dia kahwin, tengok dia dapati adik-beradik sesusu. Contohlah. Dia ingat tak apa, belajar. Anak 10 lah. Ni macam mana ni? Memang adik-beradik susu, bukan adik-beradik betul, tapi pasal susuan kan. Macam mana bila dapat tahu macam mana? Takkan Islam memutuskan cinta kami yang telah berputik sekian lama sampai anak dah 10 orang. Macam mana? Tak, yang lepas dah tak tahu macam mana? Bila yang ni hukum Islam, astagfirullah ya Allah ampunkan kami. Walaupun sayang isteri macam ni kan, tapi dah syariat membataskan susuan ni tak boleh jadi suami isteri, terputus automatically. Macam mana? Terputus lah. Yang lama tu atas nama wati syubhah, nafkah tetap wajib, bin tak sah, masih taraf dia bin pasal dia bukan zina. Satu hal nak sebut tu macam mana? Tetap berpisah walaupun sangat sayang pada isteri. Hal nak sebut itu kaedah nak sebut. Bila walaupun benda yang dia tak pernah tahu ataupun benda tu bukan syaik maklum fiddin fid darurah, tapi dari prinsip selagi sesuatu datang perintah tu daripada Allah dan Rasulnya, macam mana? Sami'na wa ata'na. Prinsip dia macam tu. Barulah akan terpelihara agama kita, tak jadi masalah kita dengan apa-apa urusan agama. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب